Okey, saudara. Assalamualaikum. Salam sejahtera TM Piala Malaysia 2022. Sabah FC menentang UiTM FC. Sudah bersedia selepas tergendala selama 45 minit. Bagaimana? Siapa ada di tengah? Crossing dan Stu Wilkins. Rizal Ghazali. Peluang bagi pasukan Sabah. Badrul Batiar. Sekali lagi diselamatkan. Irfan. Agak tinggi kali ini. Buat cross. Keluarkan peluang bagi pasukan UiTM. Bagaimana? Berjaya dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Sabah. Agak marah Damien. Mencari siapa? Taiki kepada peluang. Percubaan dan gol! Ataupun offside. Offside. Nazirul Naim membuat percubaan. Berjaya diselamatkan oleh Randy. Izak yang mengambil sepakan. Peluang bagi pasukan UiTM. Dan bagaimana? Damien sekali lagi menyelamatkan keadaan. Dalam keadaan padang yang agak becak. Itu bahaya sekali lantunan bola. Kepada Stu. Stu Wilkin. Peluang bagi pasukan Sabah. Stu membuat percubaan. Rapsan. Dikeluarkan sekali lagi. Randy. Buat satu tumbukan. Dan penalti. Kita saksikan. Bola terkena tangan Afzal. Flick yang dilakukan oleh Irfan. Mampukah beliau untuk menjaringkan gol? Berhadapan Robson Randy Reading dan gol! Farhan Roslan. Irfan kepada Taiki yang akan membuat cross ke tengah. Peluang bagi pasukan Sabah. Dan Farhan diselamatkan oleh Randy. Agak baik save yang dilakukan oleh Randy Reading. Bantuan perlu diberikan Irfan Fazail pada Umaring. Umaring kepada Rizal. Cantik. Rizal Ghazali. Siapa yang ada membantu? Peluang dikeluarkan sekali lagi oleh Randy Reading. Sekali lagi baik save yang dilakukan oleh Randy. Sepakan jauh. Peluang. Dan peluang bagi pasukan UiTM. Itu dia. Gol! Di minit-minit akhir. Saya bangga menjadi salah seorang bekas pelajar UiTM. Okey, bukan mudah untuk beraksi di likas dengan kebangkitan ditunjukkan oleh Sabah pada musim ini. Tetapi itulah keberhasilan yang diperolehi oleh pasukan UiTM. Wih, mungkin pada pandangan anda sebelum kita bicara lebih banyak tentang pasukan Sabah. Okey, untuk UiTM, saya ambil kira perlawanan ni. Mereka seri tau, satu sama. So maksud saya, satu comeback daripada UiTM dengan jaringan lewat mereka, Faris Aiman menjaringkan gol. Saya rasa pertukaran yang baik dilakukan oleh ya, daripada pasukan saya, Faris Aiman. Kemudian tadi Arham, Amirul Aiman, kemudian Izul Ashraf, semua antara yang bermain dengan saya. Saya melatih mereka Selangor Elite untuk pasukan MBSA dan Selangor Elite. Oh, okey. Ya, itu pemain. Saya begitu tertarik. Mereka memberikan satu cabaran baik. Macam saya beritahu awal tadi, di Sabah mereka draw perlawanan ini, tapi di UiTM tu mereka tewas 2-1, tapi ada hasil jaringan lewat. Tapi apa pun, mereka berikan cabaran. Itu yang lebih menarik. mereka perlu ada dalam saingan Liga musim depan? Kalau ikutkan memang. Saya rasa ini pemain dan pasukan yang perlu ada lah dalam liga kita, sebab mereka bukan ada masalah. Of course, mungkin bajet, awak sendiri maklumlah, bajet tu mereka perlukan untuk adakan untuk mereka bermain. Tapi untuk memberikan cabaran, masih lagi meneruskan dalam liga, saya rasa mereka patut ada. Patut ada, Okey. Dengar, patut ada. Baik. Sabah. Hari ini, Datuk Ong juga, kalau dilihat daripada tactical formation yang dilakukan oleh Ismail Ibrahim, Abang Mael meletakkan more to defensive. Ya. Dia main dengan 5 defend, Ya. satu striker. Tetapi ia berhasil untuk berdepan Sabah di tempat lawan. Betul. Maksudnya main di likas. Tetapi hari ini Sabah dengan perubahan yang saya rasa ada baiknya dilakukan. Saya tertarik apabila lama tak menyebut nama Irfan Fazail bersama dengan Farhan Roslan yang diletakkan di bahagian midfield, dikembangkan dengan Stuart Wilkin dan juga Rizal Ghazali. Betul. Nampak Dato' Ong cuba menekan terlebih dahulu, awalkan gerakan serangan dan untuk pergi mendapatkan gol tambahan. Mereka tahu membiarkan UiTM datang ataupun UiTM akan mencari satu gol untuk mengejar agregat tu
akan menyebabkan Sabah akan lagi sukar. Tapi betul, saya setuju awak punya mengatakan perancangan itu menjadi untuk Dato' Ong, kerana kita dapat lihat tanpa Sadil, kemudian tolak Badrul pergi, sekali lagi Badrul yang menggerakkan semua di attacking sampai ke atas. Kemudian Farhan, of course dengan kelajuan dia, Rizal tambah sikit naik ke atas untuk membawa bola pin dan hantaran ke tengah. Irfan, kita dapat lihat kalau dimasukkan separuh masa kedua, dia akan duduk di belakang penyerang, tapi kali ini dia dapat duduk di kawasan tengah untuk bantu Bad dekat attacking. So saya rasa itu fair dalam taktikal untuk Dato' Ong. Tapi bila dia nak berdepan lagi yang pasukan underdog macam UiTM tadi yang kita dapat lihat bahawa mereka juga suka nak pergi dapatkan gerakan jaringan, tetapi ada peluang yang banyak sebenarnya. Tapi saya tambah sedikit, mungkin hari ini malam untuk Robson Randy. Dia banyak save bola untuk attacking Sabah. So, kalau tak mungkin Sabah dapat gol awal, tapi dia belum main dengan baik. Saya rasa dia juga sedang mencuri perhatian ramai pasukan-pasukan juga. Ya, dan ini tim lama dia. Okey. Saya rasa satu pembelajaran yang cukup baik, kematangan dimiliki oleh pemain-pemain UiTM untuk berdepan sebesar ini. Mereka berada dalam pentas Piala Malaysia, walaupun kita ketahui ini bukanlah pasukan yang mempunyai perbelanjaan yang begitu mewah. Tapi mereka tetap berada mempamerkan aksi yang terbaik untuk tatapan peminat-peminat bola sepak tempatan. Okey, kalau dilihat kepada susunan atur perlawanan ataupun saingan peringkat berikutnya, JDT akan berdepan dengan pasukan Kelantan. Sementara Sabah akan membuat perhitungan dengan satu lagi wakil dari Borneo, iaitu Kuching City. Jadi di sebelah ini menampakkan bahawa bukan mudah sebenarnya untuk melepasi peringkat ini. Untuk kesemua pasukan bukan boleh mendabik dada. Ya, betul. Saya setuju. Kalau ikutkan gambaran perlawanan awal tu dah boleh menentukan sebenarnya pasukan-pasukan mana yang boleh nak pergi untuk ke suku air. Tapi ada kejutan berlaku. Kalau awak dah mention tadi, pasukan Kuching City akan berdepan dengan Sabah. Siapa jangkakan dia menewaskan Pening. Dan untuk Kelantan FC juga berdepan dengan JDT. Of course, itu yang satu perlawanan ataupun game yang nanti different way yang saya rasa sebelum ini suka nak JDT lama dah tak ke Kelantan juga tak lama juga ke JDT. So saya rasa ini akan menarik perhatian dalam perlawanan itu nanti. Okey. Apakah melihat kepada musim 2022 ni untuk pasukan Sabah, mereka saya letakkan dalam grade A grade A. Saya dengar kata perancangan pun sudah sedang giat dilakukan walaupun belum habis Piala Malaysia. Saya rasa ini sebenarnya sesuatu yang merancakkan pentas bola sepak negara, walaupun kita faham ada yang ada kontrak dan sebagainya, tetapi rumours, speculation is speculation. Betul. Kalau rumours yang terdekat awak dah bagi tahu tadilah, Darren akan ke Sabah untuk tambahkan problem masalah Sabah tu is serangan striker untuk menjadikan gol pemain. Kalau dia dapat Darren, okey, saya rasa penamaan baik di bahagian attacking campur dengan pemain pot. Kalau situasi Sabah untuk Liga kali ini leading by week sampai ke minggu terakhir tempat kedua, tetapi tewas pada perlawanan tamu untuk menempatkan diri ke AFC, tetapi tengah mencari peluang dalam Piala Malaysia. So saya jangkakan mereka juga akan fokus ke arah tu dengan plan membawa masuk pemain dan menyusun balik pemain-pemain. Dikabarkan juga ada pemain utama mereka pun nak keluar daripada Sabah. So saya rasa satu percaturan yang sekali lagi akan nak susun balik kepada pemain dan untuk musim depan. Tetapi apa pun mereka perlu selesaikan dulu. Okey. Apakah kelebihan ataupun apakah main struktur untuk pasukan yang dimiliki oleh Dato' Ong Kim Swee ini? Apa Dato' Ong Kim Swee miliki sebenarnya? Okey, betul. Ramai juga tanya pasal perkara ini, betul. Kalau struktur atau apa kelebihan, dia dapat membawa masuk pemain-pemain yang dia dah mengenali dan membantu Dato' Ong, dan Dato' Ong juga membantu itu pemain tu. Dan itulah termasuknya Rizal, masuknya Farhan, Bad, Irfan, kemudian berkait-kait Nazirul. Antara mereka is satu rakan seperjuangan yang dah bermain sama, tapi di tempat lain memanggil dan mengajak dalam satu tim yang saya anggap lengkap dari segi posisi. Dan Amri yang dekat situ sebagai senior yang boleh atur player dalam segi pergerakan tim, dan dia sendiri boleh buat magic. Dan itu menyebabkan kekuatan Sabah untuk tahun ini.
untuk tidak menafikan bahawa Sabah juga mempunyai pool of player yang sangat baik. We are talking about local local Sabah. Yang lokal betul. Antara yang menarik perhatian saya adalah Rawison Batuil. Antara pemain yang mempunyai corak permainan keras, dia sudah mempunyai pengalaman yang baik. Ya. Satu mempunyai mentaliti pemain yang sudah suit dengan apa yang ingin dimiliki oleh Sabah sebenarnya, Wi. Betul. Lokal banyak bantu dari segi kekuatan mengikut posisi Afizal. Maxius Musa dekat situ, kemudian Altos pemain yang lama tapi bekerja keras, kemudian siapa lagi, Hanafi Tokyo, Azad. So ini pemain yang saya tak panggilkan mereka pemain kedua selepas pemain luar yang masuk, tapi mereka is a pioneer dekat situ. Mereka daripada pasukan lama. Yang dibawa masuk adalah pemain dari yang kita panggil lah Semenanjung masuk bantu pasukan Sabah. So saya rasa mereka masih lagi di tempat yang betul, di posisi yang masih lagi Dato' Ong perlukan. Cuma of course persaingan nak merebut tempat. Tetapi apa pun untuk saya rasa tahun hadapan mereka perlu dikekalkan kerana bagi saya tak ada isu pun pemain lokal ni punya masalah. Saya punya insting, saya katakan bahawa Azad Haras antara yang perlu diberikan perhatian. Dia sedang dibina, dia sedang dicipta untuk mungkin untuk membandingkan beliau dengan Zainizam Marjan, Suhamin Yusof mungkin agak jauh, tetapi dia sedang dibina ke arah itu. Saya baru nak cakap, awak dah cakap dah itu. Betul. Antara pemain yang akan diberi perhatian, perlu ditolak bermain, diberi peluang, dibentuk untuk menjadikan pemain daripada Borneo, Sabah sendiri yang selepas Zainizam, Suhaimin untuk pergi mendapatkan gol jaringan yang di bahagian attacking. Dan saya jangkakan bahawa pemain-pemain ini of course perlu diberi peluang. Dan tambahan sebenarnya Afizal is a problem Sabah untuk tahun ini. Betul-betul saya tak pasti apa dia punya punca mendapatkan pemain import yang berkualiti. Ya, betul. Saya rasa amat kecewa. Itu sayang untuk mereka. Okey, apa pun boleh bakal kau.